Okey, video kali ini aku nak kongsikan satu cara simple, mudah, murah untuk bagi kukuh perabot rumah kita. Jadi boleh teruskan tonton video. Okey, ini contoh almari yang ada di rumah aku. Ini contoh almari yang lebih besar. Okey. Yang jenis slide macam ni memang senang untuk sengit, berat beban dia. Dan senang rosak pintu dan bahagian slot dalam. Okey, untuk projek aku kali ini aku hanya gunakan barang dari DIY sahaja, elbow, screwdriver dan skru. Okey, untuk elbow yang besar tu aku gunakan untuk frame, dan untuk elbow yang kecil tu aku gunakan untuk slot-slot yang kecil. Kalau kita tengok dekat pasaran sekarang, elbow ni ada macam-macam saiz dan macam-macam jenis. Ada yang besi, ada yang plastik. Okey, masing-masing ada kelebihan dan masing-masing ada kekurangan. Kalau kita nak guna dekat kawasan yang lembab, contoh bilik air, dekat sinki untuk menampung rak pinggan ke, okey, yang tu saya syorkan guna yang plastik. Okey, kalau yang jenis besi ni kekurangan dia senang untuk berkarat sebab dia bukan dari stainless steel. Okey, tapi untuk menampung beban yang berat kita boleh gunakan yang jenis besi. Ini dalam almari. Jadi untuk elbow yang besar tu aku akan gunakan untuk frame luar tu, dan elbow yang kecil untuk slot-slot bahagian tengah tu. So macam inilah pemasangan elbow yang bahagian frame luar tu supaya dia lebih kukuh dan tak goyang. Tak goyang. Untuk yang slot-slot kat bawah ni, kat tengah ni pun aku dah buat kan. Okay, kau boleh bezakan. Tu aku gunakan yang plastik. Yang plastik pun ada, yang besi pun ada. Okey, kau bezakan yang asal dengan yang aku buat. Yang asal tu yang tombol kecil warna kelabu tu, dan elbow tu yang aku tambahkan. Okey. Sekarang dah lebih kukuh lah, lebih tahan untuk letak beban yang berat-berat. Boleh letak toto, boleh letak kain baju yang berat-berat, pakaian jeans kan. Jadi memang membantu. Okey. Yang ni aku belum habis skru lagi. Tengok. Kalau lebih memerlukan beban yang berat, kau boleh gunakan yang besi. Besi pun ada jual. Ini yang aku gunakan elbow besi. Beban bahagian atas lebih besar, so aku guna yang besi. Ini yang almari besar tu. Tengok yang kedai bagi kecil je tombol dia. Memang tak tahan. Pasal kayu jenis ni senang untuk pecah bahagian ujung. So inilah kita tambah elbow tu. Dia bukan saja dapat letak beban bahagian atas tu lebih banyak, malahan dia jadi kukuh. Almari ni lebih kukuh. Dia tak sengit. Dia akan pegang sesama dia. Dalam perkongsian tentang penambahan elbow pada almari jenis slide macam ni, aku juga nak syorkan pada korang, kalau jenis pintu yang ada cermin macam ni, pastikan cermin tu duduk di bahagian tepi. Sebab bahagian cermin tu lebih berat. Kalau dia duduk di bahagian tengah, senang untuk roller tu rosak. Aku juga nak kongsikan dengan korang satu lagi ilmu tentang pintu slide almari ni, adalah di mana biasa terjadi pintunya agak longgar, dia akan slide sendiri. Okey, kalau kedudukan almari kita tak stabil. Okey.
Jadi untuk ketatkan pintu ni korang ada beberapa cara. Antara cara yang paling senang adalah korang boleh kemikkan bahagian pelik atas ni. Okey, kemikkan dua-dua bahagian. Okey, korang kemikkan. Jadi dia boleh jadi lock. Nampak? Dia akan ketat. Okey. Ada juga yang jenis plate dekat bahagian bawah. Tak semestinya almari ni plate bahagian atas saja, okey. Sekarang aku akan tunjukkan pemasangan elbow pada katil. Untuk katil jenis ni dia ada laci. Jadi aku tambahkan elbow ni supaya laci ni lebih kuat. Sebab katil kita belah atas ni dia beban, nanti boleh menyebabkan laci bahagian bawah ni rosak. Okey. So aku dah tambahkan elbow. Untuk katil pula, okey, kayu tengah ni pun aku tambahkan supaya lebih kukuh. Untuk pemasangan elbow, aku akan tampalkan suntik dulu. Okey. Dan kemudian baru aku skru. Aku tak menggunakan advance tools, aku hanya gunakan screwdriver biasa. Memang tu sahaja. Sebab aku nak syorkan kepada pengguna-pengguna kat luar, tanpa advance tools pun kita mampu buat. Jadi ni bahagian bawah katil pula. Aku dah tampalkan elbow ni untuk aku skrukan juga untuk pelapik ni. Okey. Bila dia dah diikat, diskrukan kemas, jadi katil tu dah tak boleh nak bergerak. Jadi pelapik atas memang tak akan jatuh dan lebih tahan. Dan kalau korang pelapik ni yang jenis nipis, aku suruhkan korang tukarkan je. Cari je plywood sekarang pun yang heavy duty banyak, 60-70 ringgit je. Besar juga saiz dia dekat hardware. Dan kita kena kreatif untuk rumah kita kan. Rumah kita syurga kita. Jadi kita buat dia. Bagi pandangan aku tentang katil, okey, jenis-jenis katil sekarang ni dah banyak pattern kat kedai. Setakat ni aku pakai dua jenis. Okey. Yang pertama katil yang jenis ni. Okey, yang kedua katil yang Jepun, yang box tu. Okey, untuk kelebihan pada katil yang jenis ni, ya senang untuk kita repair kalau patah, kalau reput, dan senang untuk cuci bahagian bawah katil ni. Okey, senanglah untuk kita maintenance kan dia. Okey, kalau untuk katil box yang jenis Jepun tu agak susah untuk kita buat maintenance, kerana dia dah terbungkus. Jadi kalau patah bahagian dalam ataupun reput ke, kita tak tahu, dan kita tak boleh nak ubah suai, nak tambah elbow ni ke, nak bagi kukuh, nak tambah kayu ke, agak susah. Okey, itu pandangan peribadi aku. Jadi korang boleh nilai sendirilah yang mana yang lebih bagus untuk diguna pakai. Ini contoh aku buat pada perabot lain. Tengok juga atas kreativiti korang. Yang lain, okey, yang ni kursi makeup aku pun letak juga supaya lebih tahan.
Kan biasanya kursi makeup ni senang rosak, senang cengek kan. Ni tak ada, dah kukuh. Aku juga tambahkan pada katil. Susahlah untuk untuh. Memang tak untuh pula katil ni. Sekarang aku dah guna sampai 4-5 tahun dah katil, memang tak ada goyang pun. Okey, boleh juga korang buat pada korang punya rak pinggan, mangkuk kan. Semua yang beban-beban yang berat boleh gunakan. Ada yang plastik, ada yang besi, ada yang macam-macam. Ada kat kedai sekarang, korang boleh cari. Senang, murah je. Ya. Okeylah, selamat mencuba. Nantikan video aku yang lain pula. Okey, kalau projek aku ni membantu korang boleh subscribe channel aku. Aku akan tambah lagi video-video lain yang mungkin dapat membantu dalam masa yang sama, dapat mengurangkan kos hidup, dapat membantu banyak benda. Okey, so subscribe dan share ya. Thank you.